Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Hari ini, saya ingin membawa Anda semua untuk melihat rumah-rumah yang dikatakan mempunyai kisah seram dan menakutkan. Ada di antara rumah-rumah ini yang kisahnya tidak dapat dipastikan dan ianya hanyalah urban legend dan urban legend semata-mata. Kita boleh tahu, tapi kita jangan cepat percaya. Pastikan Anda jalankan penyelidikan Anda sendiri. Daripada sebuah rumah banglo yang terletak di atas bukit terpencil, dikatakan ada kes keluarga yang membunuh diri, sehinggalah rumah yang kononnya dimiliki oleh seorang doktor gila yang membunuh seluruh ahli keluarganya. Ya, ini adalah rumah-rumah yang terletak di dalam negara kita. Tanpa melengahkan masa lagi, ini adalah 5 rumah terpencil dengan kisah yang menyeramkan dan menakutkan. 5. Rumah Tuan Simon, Sabah. Terletak di antara dua daerah di Sabah, iaitu di antara daerah Kota Kinabalu dan juga daerah Papar. Ada sebuah tapak rumah lama yang besar, tidak lagi berdiri, tetapi ia seperti telah dirobohkan. Ini adalah rumah ala Eropah yang dibina oleh seorang peladang dari Jerman dikenali sebagai WFC Asimon untuk menjalankan kegiatan menoreh getah di situ sekitar era Borneo Utara pada tahun 1910 sehingga tahun 1914. Itulah penduduk tempatan menggelar rumah ini sebagai rumah Tuan Simon. Lokasi rumah ini agak tersembunyi dari pandangan awam disebabkan ia terletak di tengah-tengah hutan dan tiada rumah yang berada di sekeliling. Waktu zaman kegemilangan rumah ini, ia menjadi tempat tinggal untuk keluarga dan pekerja Tuan Simon, lengkap dengan kandang kuda mencerminkan kekayaan keluarga ini suatu ketika dahulu. Disebabkan lokasinya yang terpencil, rumah ini hanya ditemui pada tahun 1990 oleh pekerja-pekerja yang meneroka kawasan tersebut untuk projek penanaman pokok akasia. Sekarang telah ditinggalkan, berkemungkinan juga disebabkan oleh Perang Dunia dan juga harga getah yang jatuh mendadak pada era itu. Sudah menjadi lumrah, rumah yang ditinggalkan akan dihuni oleh makhluk dari alam lain, membuatkan banyak kisah-kisah seram dikaitkan dengan rumah ini. Mengikut satu kisah dari pekerja di sekitar kawasan ini, mereka sering melihat susuk tubuh yang tinggi mundar-mandir di sekitar rumah dikaitkan dengan jelmaan hantu tinggi. Ada juga yang mendengar bunyi wanita menyanyi dengan kelibat rambut yang panjang dan berbaju putih mundar-mandir, khususnya pada waktu malam, seakan memanggil mereka untuk masuk ke sana. Ini pula dikaitkan dengan jelmaan Pontianak. Masih banyak persoalan yang bermain di minda. Apa yang terjadi dengan keluarga Simon? Kenapa rumah ini seakan dirobohkan dan kenapa ia dibina jauh terpencil di dalam hutan seakan-akan bersembunyi dari pandangan orang awam? Mungkin misteri hanya tinggal misteri. Itulah rumah yang terletak di antara daerah Kota Kinabalu dan Papar di Sabah. 4. Rumah The Conjuring, Saratok, Sarawak. Dari Sabah kita terbang ke negeri jiran di Sarawak. Untuk goers dari Sarawak, bota orang si tahu, kita orang pun ada rumah hantu jua, rah area Seratak Nun. Sebutan saya macam Arab, tapi bukan. Itu bahasa Melayu Sarawak. Untuk peminat-peminat filem seram di sini tahu dengan kisah The Conjuring, siri filem seram yang menceritakan pengalaman dua pemburu semangat jahat, Ed dan Lorraine Warren. Tapi tahukah anda, pengarah filem The Conjuring, James Wan, adalah orang Malaysia yang berasal dari Sarawak. Mungkin itulah kenapa rumah lama yang terletak di antara Saratok dan Sarike ini diberikan gelaran oleh penduduk tempatan sebagai rumah The Conjuring dengan ejaan memimik sebutan penduduk tempatan di sana. Dan apa yang pasti, gelaran itu diberikan disebabkan oleh keadaan rumah ini sangat besar namun kosong dan berusang. Lihat saja keadaan rumah ini. Bukan sahaja terletak terpencil, tetapi ia juga mempunyai kawasan yang luas. Bayangkan, Anda berada di sini melihat rumah ini dari jauh. Sudah pasti bulu roma Anda akan meremang, apatah lagi mereka yang mendekati rumah ini. Tiada maklumat yang mendokumentasikan sejarah rumah The Conjuring ini. Yang ada hanyalah perkongsian dari netizen di sosial media yang menceritakan kononnya rumah ini sudah didirikan sekitar tahun 80-an lagi. Ada juga yang berkongsi pengalaman mereka ketika berada di sekeliling rumah ini. Mereka terlihat seorang wanita tua yang duduk di tangga. Padahal waktu itu rumah tersebut kosong. Walaupun dibina, tetapi keluarga yang memiliki rumah ini jarang tinggal di sini. Dengan itu, untuk menjaga rumah tersebut ada barang yang diletakkan di sana sebagai penjaga rumah.
Tidak beberapa lama, ada satu keluarga yang menyewa di sana. Bayangkan, waktu tengah-tengah malam, mereka sekeluarga berlarian keluar dari rumah disebabkan diganggu oleh barang yang disimpan di situ. Kisah-kisah ini mungkin betul, mungkin tidak. Mungkin direka-reka, mungkin inilah kisah sebenar. Apa yang pasti, tiada siapa yang dapat mengesahkan kisah ini dan kita hanya ambil sebagai satu kisah legenda urban. 3. Rumah Dr. Kemensa aka Dr. Frenzy di Selangor. Gambar-gambar yang anda lihat ini ialah hasil ekspedisi kumpulan paranormal di seramkopi3.blogspot.com dan di fatalframe09.blogspot.com. Mengikut kisah urban legend, rumah ini dipercayai dihuni oleh keluarga seorang doktor yang dikenali sebagai Dr. Kemensa ataupun Dr. Frenzy. Mahu dijadikan cerita, penduduk tempatan percaya Dr. Kemensa hilang akal dan menjadi gila. Pada suatu malam, dia membunuh seluruh ahli keluarga dia sebelum membunuh dirinya sendiri. Itu versi 1. Versi 2, kisah rumah ini dikaitkan dengan seorang doktor yang dikenali sebagai Dr. Frenzy. Di rumah ini, dipercayai Dr. Frenzy mempunyai 7 anak perempuan. 7 anak perempuan ini kemudian dibunuh di sini. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh Dr. Frenzy sendiri yang dikatakan telah menjadi gila. Rumah ini adalah rumah 2 tingkat. Tingkat yang paling keras ialah tingkat bawah, di mana ada yang pernah melihat kelibat kanak-kanak perempuan yang berlarian di situ. Tetapi bila diperiksa, tiada apa yang ada di sana. Hari ini, rumah ini penuh dengan kisah-kisah urban legend dan semestinya tiada sesiapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini melainkan penghuni asal rumah itu sendiri. Itulah rumah ketiga di dalam senarai kita pada hari ini. 2. Rumah Agnes Keith, Sandakan, Sabah. Berbeza dengan rumah-rumah yang lain di dalam senarai ini, rumah Agnes Keith bukan sahaja dijaga dengan baik, tetapi ia terbuka untuk pengunjung. Ini adalah sebuah rumah era kolonial British yang dibina pada tahun 1940. Rumah ini dimiliki oleh Agnes Newton Keith, penulis buku warga negara Amerika yang banyak mendokumentasikan sejarah tentang negeri Sabah. Salah satu dari bukunya ialah Land Below the Wind. Di sinilah Sabah mendapat gelaran Sabah Negeri di Bawah Bayu. Tapi sebelum ia diwartakan sebagai salah satu tempat bersejarah di Sabah, ia telah lama ditinggalkan kosong dan berusang. Kononnya, semasa ia ditinggalkan, Agnes Keith ada meninggalkan beberapa keping nota yang menyeramkan. Di dalam nota tersebut bertulis, dia tidak percaya dengan hantu, tapi ada satu hari dia melihat seorang wanita tinggi lampai mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya sebelum mengambil bayi dia turun ke jalan seorang diri sebelum ia berdiri di hujung jalan dan menoleh ke belakang. Pengalaman ini juga dialami oleh pasangan Rosemary dan juga G.L. Carson yang tinggal di sana sekitar tahun 1967. Bila Rosemary ditinggalkan berseorangan, dia akan terdengar bunyi pintu di dalam rumah mereka terbuka dan tertutup dengan sendiri. Dia juga sering mendengar bunyi tapak kaki di sekitar rumah walaupun pada waktu itu dia berseorangan. Tidak sehingga pada suatu malam dia terbangun dan mendapati ada sebuah lembaga seorang wanita yang berdiri di hujung katil. Kisah-kisah inilah yang menarik perhatian para pengunjung untuk datang ke rumah Agnes Keith yang terletak di Sandakan. 1. Banglo Bukit Tungku. Ini adalah sebuah rumah banglo yang terletak di Taman Tenaga Puchong, Selangor. Seperti juga rumah-rumah yang lain, ia telah lama ditinggalkan kosong dan berusang. Untuk banglo ini pula telah ditinggalkan selama 30 tahun lamanya. Disebabkan lokasinya yang terletak terpencil di atas bukit. Untuk sampai ke sini, seseorang perlu melalui jalan belukar, melintasi kawasan Semak Samun naik ke atas bukit. Sekarang ia menjadi mangsa vandalisme. Tapi semasa ia berdiri gah dahulu, rumah ini dikatakan menyimpan kisah yang menyeramkan dan juga mengerikan melibatkan nasib keluarga yang tinggal di sini suatu ketika dahulu. Menurut kisah urban, di sini tinggal pasangan suami isteri dengan 2 orang anak perempuan mereka. Namun begitu, si suami tertekan dan hilang akal disebabkan terpalit dengan hutang yang sangat banyak. Dia kemudian menggantung diri dan meninggalkan sekeping nota. Apa yang menyeramkan, ketika ditemui, mata si suami terbuka
terluka dan lidahnya terjelir keluar. Tidak beberapa lama, si isteri pula yang menggantung diri diikuti dengan kedua anak perempuan mereka. Sehingga hari ini, kepada mereka yang pernah ke sana ataupun melalui kawasan banglo ini, ada yang melaporkan mendengar bunyi perempuan menangis teresak-esak yang menyeramkan. Sekali lagi, tiada siapa yang dapat mengesahkan kisah ini. Yang ada hanyalah kisah urban yang entah betul entah tidak. Tapi kisah-kisah inilah yang menjadikan Banglo Bukit Tengku antara rumah tersembunyi dengan kisah menyeramkan di Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah kisah kita ataupun perkongsian menarik kita pada hari ini. Sekali lagi saya ingatkan, apa yang saya sampaikan ini kebanyakannya adalah kisah-kisah urban legend. Entah betul, entah tidak. Mungkin juga rekaan daripada orang-orang yang berkongsi di internet. Pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Akan lebih banyak lagi episod menarik di Muat Naik pada masa depan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gubi Gubi Go, menarik setiap hari.